Mana tu? Okey, dah. Ya Allah, Bibin Mustafa Banyak Motor Saudara. Selamat datang kepada para pengunjung Pesta Buku Selangor 2012. Hari Sabtu dan hari Ahad merupakan hari yang ramai pengunjung datang. Okey, ada pelbagai aktiviti menarik di pentas. Dan sebentar lagi kita ada lagi beberapa program di pentas utama. Jadi jangan lepaskan peluang untuk terus ke pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arwahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat bersama untuk meramaikan Pesta Buku Negeri Selangor Darul Ihsan 2012. Pada tengah hari ini kita akan menikmati makan minum ilmu, iaitu satu diskusi buku yang ditulis oleh Profesor Syahrir Muhammad Zain yang merupakan penerima anugerah tokoh buku Negeri Selangor pada tahun lepas. Itu buku Pembinaan Semula Teori Kepimpinan dan Pengurusan Rumpun Melayu. Kalau selama ni kita sentiasa dijaja dengan buku-buku pengurusan daripada barat, pada kali ini kita akan menikmati makan minum fikir tentang pengurusan dunia Melayu. Dunia Melayu pernah menjadi pusat entrepot, pertemuan antara perdagangan dunia.
di antara tamadun Cina dan tamadun India dan tamadun Arab merupakan satu skala yang besar bagi kita mengikuti tauladan mereka. Itu Profesor Syahrir Muhammad Zain telah berjaya menyusun buku yang sepatutnya kita kena semua sebagai orang Melayu kena tahu. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Muhammad Zaidi Abdullah, itu saya sendiri. Saya tidak akan mengulas buku saya sendiri. Yang bertajuk Al-Hikmah Berwacana Perihal Fenomena, juga dari tradisi alam Melayu, iaitu saya menikmati pengajian pondok di Kelantan, iaitu Pondok Lubuk Tafah, penerima anugerah Ma'had Hijrah, tuan gurunya penerima anugerah Ma'had Hijrah Negeri Kelantan. Jadi dua-dua aspek ini kita cuba nikmati makan minum fikirnya. Saya tidak dapat menjemput Profesor Syahrir Muhammad Zain pada hari ini kerana dia berada di Indonesia atas seminar dan seumpamanya. Cuma saya akan beritahu 2 saat atau 1 minit tentang buku saya sendiri yang saya tulis, kerana selama ini orang hanya mengetahui pondok sebagai tempat pembuangan orang yang tidak berjaya di peperesaan. Jadi saya berjaya tapi saya berhenti, tapi saya masuk pondok. Alhamdulillah saya berjaya meneguk ilmu yang mana suatu hari nanti insya-Allah akan memberi satu input yang baik kepada kita semua. Saya dengan Profesor Syahrir Muhammad Zain agak akrab dari segi minum fikir, tradisi akademi dan tradisi aliran tradisi. Jadi saya tak tanpa melengah masa, Dr. Muhammad Ali Nur dan sebagai Setiausaha Akademi Sains Islam Malaysia, saya jemput beliau mengulas secara kritis buku Profesor Syahrir Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam masa yang agak singkat, lebih kurang 20 minit lah, saya akan mengulas kedua-dua buah buku. Yang pertama saya akan ulas buku Profesor Syahrir yang bertajuk Pembinaan Semula Teori Kepemimpinan dan Kepengurusan Rumpun Melayu. Jadi mungkin ada saudara-saudari kenal beliau ini. Saya adalah anak murid beliau di UKM. Dan yang kedua, saya akan mengulas buku Saudara Zaidi di sebelah. Tajuknya Al-Hikmah Berwacana Perihal Fenomena. Jadi saya tak boleh ulas dengan detail sebab itu akan mengambil masa yang agak panjang. Saya cuma akan memberi satu skop yang agak luas kenapa kedua-dua buah buku ini ditulis. Dan kemudian saya akan masuk kepada buku yang pertama dan saya akan masuk kepada buku yang kedua. Itu saja saya boleh penuhkan masa 20 minit ini. Jadi isu yang pertama yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan tahu adalah tentang kedudukan ilmu di alam Melayu ini, atau lebih kecil di Malaysia. Kedudukan ilmu, maksudnya ilmu yang kita gunakan seharian itu, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ajar, ilmu yang kita gunakan, malah kita amalkan seharian itu sebenarnya mengikut kacamata bangsa mana. Itu ramai orang kata dia seharian dia hidup dengan ilmu yang menurut kacamata Islam, tapi kenderaan dia tidak dipasang oleh satu syarikat kokain Islam pun. Tidak dibuat oleh syarikat yang berteraskan
perniagaan Islam pun. Jadi ilmu di alam Melayu ini atau di Malaysia ini sebenarnya disusun menurut atau sudut pandang Barat atau Eropah. Itu. Jadi Eropah mencipta komputer. Kita tak tahu kenapa mereka mencipta komputer, tapi kita bukan main lagi menggunakan komputer. Bila kita kata macam mana komputer ini beroperasi kepada pelajar universiti, tak ada seorang pun yang tahu. Jadi kita pengguna saja. Seperti yang kerajaan Malaysia pun cakap, rakyat Malaysia ini sehingga ke tahap yang paling tinggi seperti profesor, mereka masih pengguna. Mereka tidak faham sebenarnya apa yang mereka gunakan itu. Masih tidak faham. Saya sudah mengajar di UKM lebih 20 tahun. Pelajar saya masih tidak faham dari mana ilmu itu datang. Memang adalah ilmu yang dari tamadun Melayu, tamadun Islam itu tamat 1600, tahun 1600, 400 tahun yang lepas. Sekarang tidak lagi dipakai. Didengar adalah, ditulis dalam buku sejarah ada, tapi tidak dipakai. Jadi ilmu ini sebenarnya yang sekarang ini kita gunakan adalah ilmu yang dihasilkan oleh tamadun Eropah atau lebih luas tamadun Barat. Sehingga kan sejarah kita sendiri pun mereka yang tulis. Jadi kita pun masih bergaduh, adakah Malaysia ini pernah dijajah atau tidak pernah dijajah. Kan itu pelik, cukup pelik kan. Dokumen mengatakan tidak pernah dijajah, tetapi kita kemudian merdeka. Maksudnya pernah dijajah. Ini polemik, ini bukannya polemik orang biasa, polemik profesor. Jadi bermaksud profesor pun tidak faham keadaan itu kan. Jadi kan anak murid lagi tak faham lah. Kalau profesor dia tak faham, anak murid tak faham. Jadi sejarah kita sendiri pun sebenarnya ditulis oleh Inggeris yang paling akhir lah. Jadi dia akan tulis Raffles yang menemui Singapura, Xavier yang menemui itu, Pulau Pinang dia yang temui, Malaysia dia yang jajah. Sejarah kita ditulis semenjak dia menjajah tempat kita, dan kita diam saja. Jadi sebab kita diam, jadi khazanah ilmu sebelum daripada kedatangan Eropah kita diamkanlah. Nah, itu sebab kedua-dua buku ini ditulis. Jadi kedua-dua buku ini, iaitu buku oleh Prof Syahrir ini, yang ini ada dijual nanti selepas ini. Harganya kena tanya kepada orang yang jual tu lah. Alright? Dia cuba melakukan pembongkaran ilmu. Maksudnya dalam konteks buku Prof Syahrir ini, takkanlah orang Melayu ini tidak reti mengurus kan? Kenapa apabila mengurus saja kita mesti pakai teori Barat? Takkanlah kita tidak memiliki konsep ada ketua, ada timbalan ketua, ada jawatan kuasa, ada pekerja. Takkan tak ada. Takkanlah bila pengurusan saja kita mesti panggil semua bos kita CEO. Takkanlah demikian. Atau manager. Kita panggil ketua kan? Itu istilah, itu baru istilah, belum lagi makna perkataan ketua itu kan. Jadi apabila kita melakukan pembongkaran ilmu, kita mesti menggunakan semua sumber pengetahuan yang kita ada, termasuk dalam konteks buku Prof Syahrir ini batu bersurat. Sebab dokumen-dokumen bertulis di alam Melayu ini sebelum kedatangan Islam semua ditulis dalam hampir keseluruhan ditulis pada batu bersurat. Jadi kena baca batu bersurat lah. Contohnya batu bersurat Terengganu. Itu batu bersurat terawal menunjukkan bahawa di Terengganu sudah ada undang-undang Islam tahun 1303 Masihi atau 702 Hijrah. 700 tahun yang lepas. Takkan orang Terengganu tak reti menguruskan negara mereka? Pasti mereka reti kan? Jadi masalah
masalah akal saja. Ni kita ni. Segala masalah adalah disebabkan masalah akal lah. Right? Jadi di dalam batu bersurat itu ditulis apa? Itu kita kena kaji. Jadi bayangkan tahun 1303 Masihi. Okey, di Eropah itu England sudah ada ke belum? Right? Portugal sudah ada. Portugal ada sebab Islam yang mengembangkan Portugal dan Spanyol. Okay? Sweden sudah ada ke belum? Perancis ada, Jerman ada. Okay? Tapi mereka maju atau tidak? Ada tak mereka undang-undang? Tahun 1303 Masihi, boleh tak saudara-saudari jumpa sebuah buku undang-undang di Eropah? Cuba carilah. Tapi kita ada baca surat Terengganu. Jadi 700 tahun yang lepas kita ada undang-undang. Tapi sekarang ni kita abaikan. Ini masalah kronik kita lah. Right? Jadi mengumpulkan maklumat itu satu kerja yang amat payah. Museum kita pun tidak bersikap positif mengumpulkan maklumat yang berpihak. Mengumpulkan museum kita di Malaysia ni mengumpulkan maklumat yang pelik-pelik adalah kumpul keranda, kumpul tali leher, right? Kumpul baju Melayu, kumpul periuk. Dia mesti mengumpul bahan-bahan yang boleh memberikan makna ilmu kepada kita. Bukan makna dia banyak memain perasaan. Ini payahnya orang Melayu ni, banyak memain perasaan. Baik. Tak senang saya tadi bila saya datang dengan lagu. Okey. Payah saya nak asyik dengan lagu ni. Jadi sumber-sumber maklumat batu bersurat, manuskrip. Manuskrip ni adalah kalau 700 tahun yang lepas kita tak ada cetakan, kita tak boleh cetak buku. Jadi kita tulis atas tulis tangan pada kertas. Manuskrip beribu. Bangsa Melayu adalah bangsa yang memiliki tulisan atas kertas tangan paling banyak di dunia dan berada di seluruh perpustakaan di dunia. Pergi New York ada, pergi Jerman ada, pergi Rusia ada, pergi Jepun ada, pergi Korea ada. Maksudnya semua bangsa di dunia 300 tahun lepas berminat dengan bangsa Melayu. Itu sebab mereka beli manuskripnya dan mereka simpan di perpustakaan mereka. Itu sebab kita dapati ada. Jadi anggaran manuskrip yang ditulis oleh seluruh bangsa Melayu ini, bangsa Melayu ni ada 300 juta termasuk Indonesia, Filipina dan lain-lain, adalah lebih daripada 20,000 naskah. Jadi menjadikan bangsa yang memiliki manuskrip yang paling banyak di dunia, mengatasi manuskrip yang ditulis oleh bangsa Arab pun. Tapi malangnya sistem pendidikan kita abaikan. Itu malang. Okay? Dan kedua buah buku ini mahu mengembalikan penyelidikan terhadap manuskrip dan kandungannya. Ada orang di universiti pun dia dapat manuskrip saja itu dah cukup hebat dah. Itu yang payah tu. Ada orang di Universiti Malaya kan, ada orang Universiti Malaya marah dengan saya. Universiti Malaya ke Universiti Kebangsaan, universiti saya bekerja, Universiti Pertanian ke atau mana-mana universiti, 2IA ke, dia dapat manuskrip saja, dia dah naik tocang. Belum. Macam saudara beli buku ini kan, okeylah saudara beli buku saudara Zaidi ni. Ya, saudara sudah beli buku, tapi apa dia? Bacalah. Kan? Baca, apa kandungannya? Kalau tak suka, tanya dekat dia. Kenapa dia tulis macam tu? Saya tak suka kan? Okey. Jadi aktiviti berkaitan kepada buku, baca, komentar. Beli buku, baca buku, tulis sanggah atau komen kita kepada buku tersebut. Aktiviti ini sebenarnya yang Kerajaan Selangor patut majukan. Hari demi hari. Baru kita boleh bangunkan
Kolej Universiti Islam Selangor dan UNISEL dengan baik, atau mana-mana kolej yang bertapak di Selangor. Jadi apabila kita mentelaah kandungan sumber ilmu tersebut, kita akan tahulah apa dia. Pernah ke orang Melayu buat kapal? Tahu ke orang Melayu buat senapang? Kalau pergi berperang, orang Melayu tahu ke berperang? Panah nak letak kat mana, tombak nak letak kat mana, padang nak letak kat mana, meriam nak letak kat mana. Bukan pergi perang macam tu saja. Tahu ke orang Melayu menulis? Ada universiti ke di alam Melayu ni? Kan? Tahu ke orang Melayu menguruskan negara? Berniaga? Adakah sistem percukaian? Tahu ke orang Melayu untung rugi? Tahu ke orang Melayu bahasa yang lain di dunia ini? Boleh ke orang Melayu berniaga dengan orang Jepun 400 tahun yang lepas? Dan bermacam-macam isu lah yang ada. Kan? Ada sebuah manuskrip Ar-Raniri tentang ekonomi, lengkap dia beritahu semua sekali, tahun 1633 di Aceh. Lengkap. Eropah pun belum berkembang masa tu. Belum ada John Maynard Keynes. Okay. Teori ekonomi moden belum ada. Jadi manuskrip itulah ditulis di Aceh. Jadi tugas ilmuwan Melayu, especially yang muda-muda, adalah mengkaji dan membongkar bahawa bangsa Melayu ini sudah memiliki pengetahuan yang demikian lebih awal daripada bangsa yang lain, dan tunjukkan bagaimana pengetahuan tersebut boleh digunakan mengikut konteks lah. Janganlah berniaga pergi guna untuk peperangan, tak boleh lah. Itu memusnahkan ada. Okay? Jadi penggalian ilmu tamadun Melayu ni amat sedikit orang yang melakukan. Saya ingat kalau dari pondok yang saya kenal, Daidi saja. Yang lain tu adalah, tapi masih peringkat belajar lah. Dia tak membongkar, dia hanya bercakap-cakap. Ada itu ada, jadi tidak membongkar. Jadi pembongkaran dan membandingkan dengan apa yang berlaku di Eropah. Tahu ke orang Melayu matematik? Kat Belalam tu penat mengajar budak-budak matematik. Bila orang Melayu tahu matematik? Lebih awal ke daripada Newton. Tahu ke orang Melayu bahawa ada berapa planet, ada berapa bintang di angkasa raya? Tahu. Tapi sekarang buat-buat tak tahu. Ini masalah kita. Jadi kajian-kajian semini sepatutnya mendapat kesan yang positif sepatutnya daripada masyarakat biasa, dengan membantu pembelian buku-buku tersebut dan menyemarakkan penyelidikannya dengan membantu mana-mana yang patutlah. Contohnya membuat komentar atau ulasan buku dan dihantar kepada surat khabar atau majalah, supaya lebih banyaknya bahan-bahan tersebut di bersekitar dan lebih banyaknya bahan-bahan itu digali. Jangan apabila sedikit sangat penyelidiknya, jadi penyelidik ini tak berdaya nak baca sebuah manuskrip. Saya ingat 3 bulan baru habis satu. Kalau saya baca lagi lambat lah. Okay. Jadi itu membacanya, nak menyelidiknya itu makan lagi setahun sebuah. Jadi kalau kita ada 20 orang, boleh lakukan dalam masa yang lebih singkat untuk 20 manuskrip. Saya ingat tak ada apa yang saya nak tambah lain. Sekian, terima kasih. Itu demikianlah ulasan dari Setiausaha Agong Akademi Sains Islam Malaysia, dan juga merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan dan juga mengajar di Institut Matematik Universiti Putra Malaysia. Untuk makluman hadirin semua, baru-baru ni saya ke Terengganu, saya jumpa satu manuskrip yang agak luar biasa yang pernah disebut oleh Profesor Azyu Madi Azra. Tapi dia berkata dia tidak menemui manuskrip itu. Iaitu ulama
Madinah telah menghuraikan persoalan tentang alam Melayu pada 1100 sebelum 1100 Hijrah. Sekarang ni 1400 Hijrah, 3 tahun lepas. Alhamdulillah saya dapat manuskrip itu, di mana ulama Johor telah menanya soalan kepada ulama di Madinah pada tahun sebelum 1100 Hijrah. InsyaAllah saya akan menyusun atau menyunting manuskrip itu dan menterjemah ke dalam bahasa Melayu. Itu maklumat yang terbaru. Itu merupakan manuskrip yang hampir-hampir yang ketiga atau kedua, keempat tertua di alam Melayu. Tetapi manuskrip asalnya telah rosak, yang ada salinan. Itu pun Alhamdulillah. Manuskrip itu adalah anugerah Syekh Duyung, Tok Syekh Duyung Terengganu kepada Sultan Umar. Negeri Terengganu merupakan negeri yang paling lewat sekali menerima penjajahan. Selepas Tok Kupaloh meninggal, barulah dijajah pada tahun 1909. Itu menunjukkan orang Islam bijak mentadbir dari segi politiknya. Oleh kerana saya akan serah pula kepada Ustaz Azimi Ahmad, yang merupakan dekan Pusat Bahasa dan Asasi Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar Perak, untuk mengulas kedua buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Zaidi, Dr. yang berbahagia Dr. Ali Nur, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Saya diminta mengulas kedua buah buku seperti mana yang tadi sebutkan judulnya tadi. Saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, katanya, la ta'ishu kitabatun yaktubuha katibun ya'isha minha. Satu-satu tulisan itu tidak akan hidup kalau penulisnya mau mencari hidup dengan tulisan tersebut. Sebab itulah kita lihat karya yang dihasilkan oleh ulama dan cendekiawan Islam yang awal-awal masih kekal dibaca, dikaji, dipelajari, dirujuk, karena barangkali mereka menghayati apa yang diungkapkan tadi. Satu-satu tulisan tidak akan hidup kalau penulisnya mau mencari hidup, ataupun kalau dalam bahasa sekarangnya royalty. Kalau itulah yang difikirkannya ketika menghasilkan karya, maka karya itu tidak akan bertahan lama. Tetapi karya-karya ulama-ulama Islam, termasuk juga ulama Melayu Islam, yang sehingga ke saat ini masih dipelajari, dikaji, ini barangkali menandakan keikhlasan dan ketulusan mereka. Mereka tidak memikirkan soal royalty ataupun ganjaran duniawi yang lain, tetapi tiada lain hasrat mereka kecuali untuk menyebar luaskan ilmu. Seorang penyair Arab bermadah, wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi dahru ma katabat yadahu fala taktub bi khatika ghaira syai'in yasuruka fil qiyamati antarahu. Semua penulis akan binasa, akan mati. Yang kekal ialah tulisannya. Oleh demikian, janganlah kamu tulis sesuatu dengan tanganmu kecuali tulisan itu akan membahagiakanmu di akhirat kelak. Seorang lagi penyair Arab bermadah, iza iftakharal abtal yawman bisayfihim wa'adduhu mimma yuksibul majda wal karam
kafaqalamul kuttabi izzan wa rif'atan madad dahri anna Allah aqsama bil qalam. Kalau pahlawan berbangga dengan pedang mereka dan menganggap itulah simbol keagungan dan kejayaan, maka cukuplah pena yang dipegang oleh penulis itu mendatangkan, melahirkan kemuliaan dan ketinggian darjat sepanjang zaman, kerana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan qalam. Ya, ada kalanya pena pujangga itu lebih tajam daripada pedang pahlawan. Hadirin yang saya kasih sekalian, saya menyebut beberapa petikan tadi bagi menggambarkan, bagi mendorong kita sebenarnya untuk menjadi pencinta buku, kerana tradisi ilmu dalam Islam ini seawal turunnya surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Maka sebab itu budaya membaca satu, yang keduanya budaya mengulas apa yang dibaca, budaya menyerap apa yang dibaca dan mengulas apa yang dibaca, itu juga satu perkara yang penting macam disebutkan Dr. Ali Nur. Baik, setelah membaca kedua-dua buku ini, saya juga bersetuju dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Ali Nur. Kita, masyarakat kita ni ada penyakit yang diungkap oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya yang masyhur Muqaddimah, Annal maghlub mula'un da'iman bil ghalib. Katanya, orang yang dijajah itu selalu terpesona, tersilau dengan orang yang menjajah. Maka sebab itu dalam masyarakat kita, segala-gala yang daripada barat itu hebat, unggul. Segala-gala daripada barat itu dipandang hebat, dianggap unggul. Padahal dalam tradisi kita sendiri pun ada permata yang sangat berharga yang tidak pernah diterokai, yang kadang-kadang bukan tidak diterokai, tidak diambil tahu pun, terpendam begitu saja. Sedangkan dalam khazanah tradisi penulisan kitab oleh ulama-ulama Melayu terdapat begitu banyak khazanah yang sangat berharga. Maka sebab itu kita lihat, pada hemat saya, kedua-dua penulis ini, baik Ustaz Muhammad Zaidi atau Profesor Dr. Syahri Muhammad Zain, kedua-dua tokoh ini cuba mengangkat kembali khazanah yang telah ditinggalkan oleh generasi ulama kita yang terdahulu. Jadi dalam kesempatan ini saya pertama sekali saya nak mengulas sedikit buku Ustaz Muhammad Zaidi. Dan untuk makluman tuan-tuan puan juga, Ustaz Muhammad Zaidi ni pun sebenarnya guru saya. Jadi saya nak petik yang terawal dan terakhir, kerana buku ni mempunyai sebanyak 147 muka surat. Saya tak nak ulas semua, saya nak ulas pangkal dan ujung saya. Pada muka surat 4, inilah mabadi yang memacu pembentukan dan pengajian ilmu-ilmu Islam sejak berabad-abad lamanya sebelum kaedah pendidikan akademik yang dibentuk oleh Barat dan non-Muslim. Jadi ini yang tertera dalam mukadimah buku Al-Hikmah, berwacana perihal fenomena. Maka sebab itu saya sangat menganjurkan